Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat rahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat mengadakan satu program khas kuliah pada malam ini, anjuran daripada Yayasan Khaira Ummah. Ini kalau tuan-tuan belum pernah mendengar ataupun belum mendapat maklumat, program malam ini adalah anjuran Yayasan Khair Ummah ataupun nama singkatannya IKAF, satu pertubuhan kebajikan dan dakwah, yang mana tuan-tuan mungkin memerlukan apa-apa sumbangan bantuan, boleh berhubung dengan pihak mereka lah. Yang mana pada malam ini kita akan menganjurkan satu program bersiri, iaitu berkaitan dengan tanya jawab. Jadi kuliah kita malam ini adalah berdasarkan kepada soalan-soalan yang terkumpul. Dia bukan ceramah biasalah, dia berbentuk Q&A, question and answer. Soalan-soalan yang diajukan, soalan-soalan yang dikemukakan, dikumpulkan dan dijawablah setakat yang saya mampu. Al-Quran mengajar kita untuk bertanya. Fas'alu ahlal dzikr, bertanyalah kamu kepada orang yang berkelayakan, ahli zikir, yakni mereka yang mempunyai kemampuan dari sudut kepakaran, ilmu, mengikut bidang masing-masing lah. Kesihatan, ahlinya orang perubatan lah. Kalau berkaitan dengan ekonomi, orang yang berkelayakan dalam soal ekonomi. Tuan-tuan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Berlaku satu peristiwa di mana seorang sahabat Nabi SAW luka di kepala dia. Lalu dia bermimpi yang menyebabkan dia wajib untuk mandilah. Dia berjunub. Ini dia mimpi yang basah lah, mimpi keluarnya mani. Tapi dia luka di kepala. Lalu dia bertanya kepada sahabat-sahabat dia yang ada tu, dia tak boleh tak kalau dia tak mandi wajib? Hadis yang kita selalu dengar. Kita kaitkan dengan slot kita atau dalam program kita ni, soal jawab ataupun tanya jawab. Dan sahabat-sahabat yang ada dalam musafir itu, dalam kumpulan itu, kata kena mandi. Kena mandi. Tak dapat tidak, kena mandi. Faghtasala famata. Dia pun mandi dan akhirnya disebabkan tindakan dia mandi itu, dia mati terus. Luka di kepala dia mandi dan dia mati. Apabila perkara ini diangkat kepada Nabi SAW, dibawa kepada Nabi SAW, peristiwa ini diceritakan kepada Nabi SAW, Nabi marah. Nabi kata, qataluh, mereka telah membunuh dia. Qatalahumullah, Allah akan membunuh mereka.
Syifaul 'ai soal. Nabi kata ubat kepada kejahilan, ubat kepada kebodohan, ubat kepada ketidaktahuan itu soal, bertanya. Tanya. Kalau kita tak tahu, kita tanya. Sebab itu antara perkara yang dilarang oleh agama, mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Ikut tak ada ilmu, tak tahu hujah, tak tahu sandaran, tak tahu keterangan. Ini benda yang selalu kita sebut. Quran kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut dan buat sesuatu yang kamu tidak ada ilmu padanya. Ini juga satu kempen dalam masyarakat kita, membudayakan sikap bertanya. Jadi kalau kita dengar satu hadis atau kita dengar satu amalan, tanya apa maksud hadis tu, kedudukan hadis tu sahih ke tak. Apatah lagi tuan-tuan, dalam dunia, saya percaya semua tuan-tuan yang ada di sini ni, apa dia ni, ada telefon pintar, smartphone, telefon pintar. Dan dalam dunia kita hari ini ni, maklumat, informasi banyak tersebar. Tuan-tuan dalam grup WhatsApp kan, macam-macam hadis, doa, petua, wirid, amalan, banyak ni. Sat lagi grup tu kongsi, sat lagi grup ni share. Banyak. Kadang-kadang satu benda tapi duduk dalam 10 grup, 10 kali dapat benda tu. Tanggungjawab kita yang menerima maklumat itu, sebab program kita ni tanya jawab ni, tanggungjawab kita tanya. Kita baca tengok, kalau ada apa-apa amalan yang dia suruh kita amal, ada apa-apa doa dia suruh kita baca, ada apa-apa benda dia suruh kita buat, tanya. Dulu, tak tahulah lah ni tuan-tuan dapat tak dapat, dulu mula-mula sekali masa dia muncul surat berantai. Saya tak tahu tuan-tuan bisa dapat tak dapat surat berantai. Dulu dalam bentuk surat. Sesungguhnya penjaga makam Nabi telah bermimpi bertemu dengan Nabi. Nabi telah sebut perkara ni sekian-sekian. Hendaklah orang yang membacanya menyampaikan atau menyebarkan kepada 10 orang lain. Jika tidak menyampaikannya kepada 10 orang yang lain, maka akan ditimpalah musibah. Bisa tak dapat? Ini satu bentuk pembohongan di atas nama Nabi. Satu bentuk khurafat yang besar. Ni yang jenis gempak keling ni. Tahu gempak keling? Siapa yang tak photostat dulu sorak lah. Siapa tak photostat tu pilah photostat. Pilah bagi 10 orang. Takut sekali lagi dia kata dalam masa 3 hari ke balak akan turun. Kalau baca tak sebar. Kemudian tuan-tuan lah, sekarang dalam SMS, adalah WhatsApp, tak pakai ada SMS WhatsApp. Kita orang yang Muslim, mukmin, ahli sunnah, kena ada sikap. Betul ke? Betul ke tu pun dah bagus dah. Tanya dulu, betul ke? Sahih ke? Boleh ke amal? Benda tu kena ada. Tapi kalau ada sikap masuk tekan pi, masuk forward pi, masuk hantar pi, ini bukan sikap ulul albab. Ini bukan sikap ulul albab. Bisa dengar ulul albab? Bisa dengar perkataan ulul albab? Ulul albab tu maksud dia orang yang ada akal. Albab tu dari perkataan lub.
Lub ni maksudnya orang yang ada dalam pemikiran yang dalam. Orang yang ada akal lah, orang yang cerdik lah, Tuhan puji. Ulul albab. Bukan Ahmad albab. Ulul albab. Lawan kepada ulul albab, ulul lembab. Kalau bukan albab, lembab. Ulul albab ni tahu apa dia? Kita satu Malaysia tengok ni. Ulul albab maksudnya alladzina yastami'una alqaul. Itu sifat ulul albab. Ulul albab ini mereka yang yastami'una alqaul. Mereka yang mendengar. Mereka yang mendengar, dengar. Itu sifat ulul albab, orang yang terbuka. Dia tak jumud. Dia tak ta'assub, dia dengar. Dia dengar, semua dia dengar, semua dia baca. Tak apa, hantar dia baca, hantar dia tengok, hantar dia dengar. Ini dengar, tak mau baca, tak mau. Tak boleh ya. Dalam Sahih Bukhari ada cerita kan, Abu Hurairah tangkap hantu, tangkap setan. Tuan-tuan baca cari. Dia dengar apa ayat kursi. Bukan Abu Hurairah baca ayat kursi dekat hantu tu. Hantu tu ajak ayat kursi dekat Abu Hurairah. Hantu tu syaitan lah kan. Kita pasal hantu lain, syaitan lain. Kawan tertanya, aku berasa macam nampak hantu lah rumah. Hang baca a'udzubillah minasyaitonirrajim bagi banyak sikit. Tak, bukan syaitan ni, hantu. Yang ni pun satu bab. Tak apa tuan. Jadi ulul albab dia dengar tau. Dia dengar semua hujah. Dia dengar semua perkataan. Tapi Quran kata bila sampai kepada tindakan, bila sampai kepada amalan, bila sampai kepada nak buat decision, pilihan, fayattabi'una ahsanah, dia akan memilih yang terbaik. Itu ulul albab. Jadi tuan-tuan dalam duk terima mesej, duk terima sebaran, duk terima informasi apa semua tu, jangan terima semua. Itu bukan ulul albab. Baca, dengar boleh, tapis. Maka salah satu cara kita menapis maklumat, salah satu cara kita menjadi ulul albab melalui kempen tanya jawab. Tanya. Nampak tuan-tuan ha? Okey. Tajuk kita malam ni ataupun soalan-soalan kita malam ini adalah berkisar. Saya rasa tuan-tuan duduk dengan saya ni memang betul-betul SOP ni. Lebih pada 2 meter ni. Jadi oleh kerana tuan-tuan duduk melebihi 2 meter, maka saya bolehlah buka mas. Okey. Daripada saya satu Malaysia, dia pun duduk WhatsApp. Dia tak lama tak kelih muka. Kan? So mereka dapatlah melihat muka saya malam ni. Okey. Masjid lain tak boleh buka pasal dekat. Duduk depan kita kan. Dia bosin mai kat kita. Kan? Kuarantin pula 2 minggu. Jadi tuan-tuan duduk jauh sikit okey. Walaupun sama-sama tuan-tuan dekat, tak apalah, ambil pilah kan. Okey. Tajuk kita malam ni tuan-tuan, tajuk yang sangat menarik, iaitu soalan-soalan berhubung dengan isu suami isteri. Jadi soalan-soalan yang kita akan bincang malam ni, kita akan dengar dan kita akan cuba diskusikan berdasarkan kepada apa yang disebut oleh para ulama adalah tentang topik berkaitan dengan hubungan suami isteri.
Ada benda yang kadang-kadang suami buat pada pahaman isteri, benda tu betul ke tak betul, atau pada tindakan isteri itu betul ke tak betul. Itu kita akan cuba kupas dalam pertemuan kita kali ini. Nombor 1, soalan nombor 1, sejauh manakah ketaatan seorang isteri terhadap suami? Soalan dia, sejauh mana ketaatan isteri kepada suami? Ini nombor 1. Ini kita nak kena bagi clear. Hari tu heboh, tuan-tuan baca tak heboh? Hari tu kes apa? Satu Malaysia heboh, suami larang bini pi cucuk vaksin. Suami tak bagi. Suami tak bagi sampai ugut jatuh talak. Yang isteri itu nak main masjid, suami tak mau main. Isteri nak main masjid kena cucuk 2 dos. Suami dia tak bagi. Suami dia kata, kalau hang pi ku cerai hang. Tu dia sampai antara tu. Ada tak suami-suami yang tak bagi isteri dia pi cucuk vaksin? Dia kata, kalau hang cucuk vaksin aku menikah lain. Jadi tuan-tuan macam mana? Isteri-isteri ni dia jadi dalam dilema. Depa dalam konflik tau. Depa kata kalau tak cucuk kena penyakit, nak pergi cucuk laki tak bagi. So apa sebenarnya hukum ataupun apa sebenarnya yang digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan kena taat tak kalau kes macam tu? Ada juga ni, tuan-tuan dengar tak? Isteri tanya, laki ajak masak bersama, boleh tak boleh? Laki dia ajak masak bersama. Pasal apa tak boleh? Bukan masak nasi, ketum. Laki dia jual ketum, ayak biak. Ketum tak tahu, biak macam nak apa? Nak duk kenal. Apa dia satu lagi? Cak koroi. Laki dia tu jual ayak cak koroi, ayak biak tu. Ayak biak tu boleh minum tak ayak biak? Tu dah ayak biak. Tu pun kena tanya orang tu, bukan duk boleh langgah tak tahu mana. Apa hukum minum air biak? Siapa ada tahu fatwa dia? Fatwa ayak biak yang terkini apa dia? Tuan-tuan kena tanya. Tapi tajuk kita bukan berkaitan dengan ayak biak, jawapan tak ada lah. Okey. Jadi dia tanya. Ini masuk dalam ketaatan pada suami. Suami dia perintahkan dia untuk bekerja sama, ta'awun, tolong-menolong, menyediakan ayak biak untuk dijual kepada pembiak-pembiak ni sebagai sumber pendapatan. Isteri ni tahu kata salah. Isteri ni tahu kata salah. Ayak biak tu salah. Tapi suami suruh. Dia kata, saya taat ustaz. Sami'na wa ata'na. Laki suruh. Nampak? Ada juga yang laki tak benarkan berpuasa. Suruh teman dia tak puasa. Suruh bulan Ramadan, dia suruh bini dia masak, teman makan sekali. Yang bini pun makan. Pasal apa? Pasal suami suruh. Dia kata, saya ustaz, nak buat macam mana laki tak bagi puasa, saya tak puasa. Bukan puasa kena minta izin laki ke? Kalau laki tak benarkan, kita tak boleh puasa kan ustaz? Puasa apa? Puasa Ramadan nak tanya suami apa? Tuan-tuan puasa Ramadan pun tanya laki ke? Ni abang cik nak puasa ni esok, abang bagi tak bulan Ramadan? Ada tuan-tuan tanya lagu tu? Tanya ke tak? Tanya dah, ustaz kata kena tanya. Kalau laki tu kata tak boleh, tak puasa. Yang ni dia panggil tanya kena ke dia. Jadi soalan ini jangan main-main. Walaupun kita rasa soalan ni kita dah boleh jangka, tapi sekarang ni banyak wanita-wanita di luar sana yang mereka keliru. Suami suruh, suami larang, suami tak bagi, suami minta buat benda ni, boleh tak boleh? Suami tak benarkan balik rumah mak ayah, suami tak benarkan pergi masjid mengaji,
Banyak benda yang suami suruh, suami minta ni, sampai kadang-kadang isteri tak tahu nak buat apa. Okey. Pertama, ni kita nak jawab. Soalan kita tak banyak. Malam ni ada 5-6 soalan ya. Tak sampai 10 pun, 5-6. Pasal kita punya masa terhad lah sampai insya' kan. Okey. Soalan yang pertama. Jadi jawapan dia apa? Pertama, tuan-tuan, bukan kata suami saja, termasuklah mak ayah. Senang. Satgi kita jawab suami, dia tanya kalau mak ayah macam mana pula. Satgi kita jawab mak ayah, cikgu macam mana pula. Cikgu pun macam-macam, ustaz pun macam-macam. Kan? Satgi dia mai kat ustaz, dia kata ustaz ni saya ada gangguan ni, duk berasa ada gangguan ni. Ustaz tu suruh dia telanjang. Dia tahan buang baju, aku nak tengok ada gangguan ke tak. Memang ada gangguan sungguh kalau telanjang, betul tak tuan-tuan? Ada gangguan tak? Ada. Tu hantu besar lu depan tu. Ada juga orang yang bila kita tanya pasal apa yang pidu ikut, dah dia suruh, ustaz suruh. Jadi ini yang kita kena faham, nak kena bagi clear ni. Ketaatan kepada manusia sampai kepada tahap bagaimana? Mentaati suami itu sampai ke peringkat mana? Dengar dan patuh kepada suruhan dan arahan suami itu sampai kepada bahagian mana? Wajib kita mendengar dan taat pada arahan suami. Bahkan salah satu daripada syarat untuk seorang wanita itu masuk ke dalam syurga adalah mentaati suami. Tu besarnya taat pada suami tu. Pasal tu orang perempuan ni kalau dia tak puasa sunat pun tak apa. Kalau dia tak buat amalan sunat banyak pun tak apa. Kalau dia boleh taat pada suami, besar berbanding amalan sunat yang lain. Tu. Tapi kalau duk puasa Isnin Khamis, duk baca maksurat, duk apa macam-macam amalan sunat tapi duk jekah laki, tak boleh macam tu. Kan? Jekah pula depan cucu, malu tak orang tu. Tapi puasa Isnin Khamis tak pontisat. Ada yang perempuan-perempuan ni cengeng dengan lelaki dia pun. Kan? Tapi mengaji tak ada rasa mengaji. Tapi dengan suami kan, okey, cukup. So dalam hadis Abu Hurairah ni, saya nak tegaskan ni pasal satu Malaysia tengok ni banyak isu sekarang ni tentang suami isteri ni kan, tambah-tambah dalam vaksin Covid ni kan. Okey, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, Nabi SAW sebut, mana-mana wanita yang salat 5 waktu, yakni dia jaga semayang fardu, kemudian dia puasa bulan Ramadan, dia buat benda-benda wajib, benda-benda yang mandatory dia panggil. Orang perempuan ni isteri lah. Isteri ni kalau dia semayang 5 waktu, dia puasa sebulan dalam bulan Ramadan, dan dia jaga muru'ah, dia jaga kemaluan dia jaga maruah dia. Yang ni pun kita akan ada nanti soalan yang kedua. Soalan berhias, bersolek, tabarrush kepada orang yang bukan suami, pada suami dan bukan suami. Ini pun kita nak sentuh, ada soalan juga. Nabi kata kalau dia boleh semayang 5 waktu, dia boleh puasa bulan Ramadan, dan dia boleh jaga maruah dia, dan dia taat pada arahan suami dia. 4 benda tuan-tuan. Orang perempuan buat 4 benda ya. Dia semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan bagi cukup elok-elok, kalau yang gantilah. Lepas tu dia jaga maruah dia tak buat benda-benda yang menyebabkan dia jadi nusyus, yang menyebabkan dia jatuh curang kepada suami dia jaga elok-eloklah. Satu lagi, dia taat dekat laki dia. Kata Nabi SAW, dia akan masuk ke dalam syurga daripada pintu-pintu syurga yang dia sendiri pilih. Senang. Semayang duk semayang dah. Bukan kata waktu sunat pun buat. Puasa memang duk puasa dah.
dengan puasa sunat lagi. Jaga maruah, tutup aurat, pakai elok apa semua. 3 benda tu memang kebanyakan wanita lulus cemerlang, terbaik. Tetapi satu ni yang kadang-kadang menyebabkan wanita tu sangkut dalam soal ketaatan dia kepada suami dia. Okey. Kalau kita nak baca banyak hadis kan, sehingga kan tuan-tuan, saya bawa satu contoh. Isteri ni dia wajib taat pada suami dia, sehingga kan untuk dia melangkah keluar daripada rumah dia, sama ada dia nak pergi ke masjid atau dia nak pergi ke rumah mak bapak dia, wajib dengan izin. Kita tak payah habaq pergi tempat lain lah. Kita tak payah tanya kalau nak pergi ke tempat lain macam mana. Masjid dengan rumah mak dia Kediri pun tak boleh pergi kalau suami tak izin. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, apabila isteri kamu meminta izin kepada kamu untuk pergi ke masjid pada waktu malam, berikanlah izin kepada mereka. Tu Nabi kata. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hadis yang kita baca tadi menjadi bukti bahawa wanita tidak boleh keluar daripada rumah suaminya sekalipun untuk pergi ke masjid melainkan dengan izin dari suami tersebut. Ibn Hajar kata apa? Itulah dalil isteri tak boleh keluar daripada rumah tanpa izin suami. Dia nak pergi mana-mana pun dengan izin suami. Sampai ke tahap itu dia kena taat. Dia nak pergi masjid tu pun dengan izin suami, tempat lain lagi ya. Kan? Nampak? Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, sebab itu di dalam perbincangan para ulama maka kata kalau suami tu tak benar kan, dia tanya boleh tak dia nak pergi rumah mak dia, nak pergi rumah ayah dia. Suami kita tak boleh. Dia tak boleh pergi. Dia kena taat. Kecuali sekali lagi dah lah. Itu baru kita pergi jawapan kita. Okey. Jadi tuan-tuan, kita dah dengar dah, memang clear, memang kena taat, kena patuh. Nak masuk syurga kalau lawan suami memang harus ya. Memang tertutuplah pintu syurga buat para isteri. Ingat, bila kita tengok muka suami kita, tengok muka laki kita, tengok muka yang kahwin dengan kita tu, kita tengok muka dia tu, isteri-isteri dia kena tengok muka suami dia. Inilah yang akan menentukan sama ada dia masuk ataupun tidak ke dalam syurga. Besarnya kedudukan makam seorang suami, syurga isteri terletak pada tangan dan redha dia. Kalau dia tak redha, tak masuk. Tapi suami saya ni pun boleh pakai Ustaz. Nanti ada tajuk dah. Okey, now kita pergi kepada cerita tadi. Cerita yang mana, sejauh mana dia, soalan dia tadi ni memang dia kata kena taat, tapi sampai taraf mana? Okey, mudah kiranya, mudah nak jawabnya, mudah untuk tuan-tuan faham. Taat pada suami, taat pada pemerintah, taat pada guru, taat pada imam sekalipun. Taat Tok Imam ni kena taat, jangan duk lawan. Ini jadi makmum nak lawan Tok Imam. Pasal itu siapa yang mendahului imam dengan sengaja, apa hukum dia? Mendahului imam dengan sengaja, batal salat dia. Batal sembahyang. Tu imam ni kita kena ikut. Innama ju'ila imam liyutamma bih. Cuma orang tanya, tu imam saya silap, nak kena ikut tak? Nabi kata tu imam ni kamu kena ikut. Dia takbir baru takbir, dia rokok baru kamu rokok. Kamu tak boleh lawan dia. Jangan wala takhtalifu. Jangan selisihi tu imam. Tapi kalau dia silap, inilah kesimpulannya, jawapannya apa? Tidak ada ketaatan kepada manusia, kepatuhan kepada manusia di dalam perkara yang bercanggah dan berlawanan dengan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. La ta'atil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Cukup. Jadi kalau suami suruh benda yang ma'ruf, benda yang betul, benda yang tak haram, kita wajib. Hatta sebab tu kita kata tadi, puasa sunat pun bertembung
taat pada suami ni hukum dia wajib. Macam semayang wajib, apa amalan-amalan wajib tu. Kalau kita tak taat berdosa. Dia bukan sunat. Apa hukum taat pada suami? Sunat muakkad. Tak. Dia wajib. Tapi kalau suami itu menyuruh kepada benda yang salah, maka tak ada ketaatan. Clear? Pasal itu fatwa Perlis baru ni. Baca tak fatwa Perlis? Orang Perlis kena wajib tahulah fatwa Perlis. Wanita boleh langgar, tidak wajib, tak perlu taat pada suami di dalam isu kalau mereka larang tu. Bukan dalam vaksin ni, dalam bab apa pula yang boleh memudaratkan. Kan? Tiba-tiba dia kata, ni dia seronok duk kenal bini dia, hampir berdiri tengah panas. Siapa abang? Hampir berdiri tengah panas. Kita tak wajib taat pasal benda tu memudaratkan. Nampak tuan? Ha? Okey, dia suruh tuan-tuan buka tudung, buka aurat ke, tak puasa ke apa ke, maka tidak. Sebab itu kalau dia tak benarkan tuan-tuan ziarah ibu ayah, rumah mak dia. Tapi para ulama kata kalaulah mak ayah tu dalam keadaan yang memerlukan kita, dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang sakit dan sebagainya, kita boleh langgar. Kita boleh ketepikan arahan itu kerana ada maslahat di situ. Nampak? Okey. Demikian juga kata para ulama, seorang isteri boleh keluar dan boleh engkar arahan suami jika suami itu melakukan suatu perkara yang buruk kepadanya. Ini juga jangan. Saat ni dia pukul, tengok lebam macam Mike Tyson kan. Kita pun tengok lebam, tanya pasal apa ni? Laki saya tumbuk. Awak hang tak lawan, awak hang tak repot ke apa? Tak boleh, ustaz kata kena dengar dan taat kalau nak masuk syurga. Ini ujian untuk saya. Memang syurga awal hang. Kan? Kadang-kadang kena pukul apa semua. Kan? Tak. Keluar. Sebab itu para ulama menyebut bahawa jika suami mengancam atau memukul dan isteri itu takut berlaku sesuatu yang buruk kepadanya, maka dia boleh mengingkari arahan suami tersebut dan dia boleh keluar daripada rumah suami tersebut. Boleh. Artinya masa tu tak ada lagi ketaatan kerana melibatkan ancaman keselamatan. Boleh. Okey. Jadi jawapan yang pertama jelas. Apapun arahan suami hendaklah ditimbang dengan arahan Allah dan Rasul. Okey? Jadi jelas. Kemudian kita tengok pula soalan yang kedua. Soalan yang kedua berkaitan dengan isteri berhias untuk suami dan juga ajnabi. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Wanita ni yang nama kata isteri ni, ni saya kena jawab cepat dah, saya tak boleh nak ulas panjang, saya kena terus strict tu dah jawapan dia. Nama kata isteri, dia nak bersolek, dia nak berhias, dia nak berjanguk, dia nak betul-betul cantik ke apakah, hanya boleh, hanya halal. Agama hanya benarkan dia nak cantik, dia nak seksi, dia nak elok, dia nak bersolek, dia nak wangi. Agama hanya benarkan untuk siapa? Suami dia ya. Suami dia sahaja yang boleh menikmati kecantikan dia, kewangian dia, keelokan dia, keseksian dia tu, hanya dia boleh pamerkan tu kepada suami dia. Jadi tuan-tuan boleh fahamlah, selain daripada suami tak boleh. Betul. Jadi sebab itu bukan tak boleh isteri beli minyak wangi, boleh. Isteri beli alat-alat solat, boleh. Tak ada masalah. Beli ya. Pergi pasar raya beli baju seksi-seksi. Kawan dia tanya, "Hai, sakan baju hang bila nak pakai? Aku nak pakai dekat suami aku." Boleh. Nampak? Yang tu tak ada masalah. Okey, jadi soalan dia kata berhias untuk suami adalah kebenaran ataupun dihalalkan. Adapun selain daripada suami, kita tak boleh. Ini berdasarkan kepada surah An-Nur ayat 31. Saya baca yang poin dia saja. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka.
kepada bapa mereka ataupun ni soal bapa mertua apa semua ni soal mahram lah. Tapi Quran mention suami mereka. Jadi maka mana-mana isteri, wanita yang bergelar isteri, apabila dia melakukan tabarrush, takat dia nak buh bedak sikit-sikit, buh mulut merah sikit-sikit, spray tak bagi bau sikit-sikit, itu sikit-sikit tu okey lah. Yang tak bolehnya tabarrush tak boleh lah. Satgi kita kata tak boleh bersiap, satgi dia keluar orang tengok, "Ui hang pasal apa covid kau, tengok pucat lesi, tengok kurang darah, kena leukemia ke apa." Tak. Ini orang perempuan jangan salah faham pula. Kan? Dia kata, orang perempuan kalau dia nak keluar rumah dengan ala kadar, sebab Allah innallaha jamil, Allah itu cantik, dia sukakan kecantikan. Wanita boleh pakai pakaian yang berwarna, wanita boleh memakai perhiasan. Yang tak bolehnya dia melampau tabarrush bila dia keluar. Tabarrush ni apa? Tabarrush ni disebut oleh para ulama, Asy-Syaukani umpamanya dia kata apa? Tabarrush ni maksud dia apa? Bersolek, berhias, berwangi dengan tujuan dan maksud menarik perhatian orang, dan tindakan dia itu boleh menimbulkan syahwat. Kita ni boleh bagi syahwat pada siapa? Suami kita saja. Itu okey. Sebab tu bila wanita dia keluar daripada rumah, dia kena make sure dia tidak tabarrush. Nabi sebut pada wanita ni, Nabi kata apa? Wanita ni bila dia keluar, dia bersiap, dia berhias, dia syaitan. Biasa baca ada hadis tu. Satu wanita yang mai dia bersolek apa semua, Nabi tengok, Nabi kata dia datang dalam wajah syaitan. Pasal itu Nabi kata wanita yang pakai wangi-wangian yang menarik perhatian orang ni penzina. Dan Nabi biasa perambat wanita yang pakai wangian-wangian mai masjid, Nabi halau balik, suruh pergi mandi. So wanita make sure yang dia nak bersolek, dia nak berhias, dia nak bermakeup, dia nak bercantik, dia nak berseksi tu, yang nak tengok, yang nak nikmati benda tu, yang nak lihat benda tu hanya suami dia. Selain daripada suami tak boleh, dilarang, dia berdosa. Tutup tajuk. Surah An-Nur ayat 31. Kata Al-Imam Syaukani, juga para ulama yang lain, As-Sa'di umpamanya menyebut benda-benda yang sama. Dia kata ini untuk mengelakkan berlakunya fitnah. Kan? Okey. Seterusnya soalan yang ketiga. Tapi pelik dah, yang kedua tu dekat suami dia tak mau bagi cantik. Suami pun sama juga. Suami dia kena bagi cantik lah pada laki dia. Suami dia kena bagi cantik pada isteri dia. Macam mana? Dan 2 soalan ni. Kita dalam 5 soalan. SOP kita kena berhenti Isyak. Okey. Tuan-tuan berhenti azan lah. InsyaAllah kita akan sambung kita punya soalan-soalan ni dalam kuliah yang akan datang. Kita ada 2-3 soalan lagi kan. Tapi oleh kerana SOP mengatakan kita kena tangguh dengan waktu Isyak, saya rasa kita cukup dulu setakat itu. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk waktu tu jam ni betul okay. Masih tuan-tuan boleh ikuti kita punya sambungan kita dalam sesi soal jawab yang akan datang. Masih.